أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Jadi saya minta dengan kebenaran daripada Tuan Pengerusi untuk marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita baca umul kitab. Boleh? Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sahabat-sahabat kita min masyariqil ardi wa magharibiha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Tuan Pengerusi yang saya muliakan, barisan diftif terhormat yang saya kasihi lagi saya sanjungi, para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, tenaga-tenaga pengajar, pensyarah-pensyarah. Ada sebarang salah silap daripada saya, harap diberikan teguran. Seterusnya yang saya sayangi lagi saya kasihi, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Semua sehat kah? Alhamdulillah. Tapi biasalah 10 hari yang terakhir ni dia jadi lemah sikit. Atau istilah saintifik dia panggil mandom. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sadaqallahul azim, surah Al-A'la. Dan kalau orang tanya kepada kita, Sabbih isma rabbikal a'la ni salah satu ayat yang turun yang menyebabkan Nabi kata pada kita, bacalah di dalam sujud kamu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Datang daripada mana? Datang daripada Sabbih isma rabbikal a'la. Pujilah Tuhan kamu dalam keadaan Tuhan kamu itu yang maha tinggi. Jadi bila turun Sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata dekat kita apa dia? Bacalah di dalam, yarhamkallah, bacalah di dalam sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau yang dalam rukuk Subhana rabbiyal azim, ambil daripada surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu datang dia, bacaan itu daripada mana? Sebab setiap amalan kita di dalam kehidupan 24 jam kita, semuanya ada sejarah dia. Dan sejarah itu termaktub dalam Al-Quran, dipayungi dengan ayat yang tadi, wallazi qaddara fahada. Allah yang menetapkan qadar dia, dan dia yang bagi petunjuk kepada kita supaya kita tahu apa berkaitan dengan qadar. Contohnya, okey, sekejap saya tanya, tuan-tuan nak suruh saya syarah macam tuan-tuan duk syarah dalam kelas ke? Atau tuan-tuan nak suruh saya buat macam mana? Saya boleh. Nak sembang kosong, hak siap jenis sembang, boleh. Tak apalah, campur dua-dua lah, senang. Campur dua-dua. Sebab saya kalau ni dah kata universiti, saya nak bagi cara universiti lah. Itulah boring. Tapi kita dah buat kat student kita, student apa boring tak sama. Tak apa. Ala kulli hal dia macam ni. Baik. Lailatul Qadar, secara jujurnya, majoriti ulama menyebut kata Lailatul Qadar ni Nabi tahu waktu dia. Nabi tahu waktu dia. Satu hujah dia daripada mana? Surah tadi tu, surah Al-Qadar tu sendiri. Saya baca, tuan-tuan dengar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka. Nampak ayat dia? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama macam kita baca dalam surah wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah wa ma adraka. Ayat tadi wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma adraka, sama juga perkataan dia. Bila Allah guna dalam Quran perkataan wa ma adraka, dan bagaimana halnya kamu tahu, wa ma adraka, dan bagaimana atau macam mana keadaan halnya kamu tahu Lailatul Qadar itu, macam mana kamu tahu keadaan neraka hawiyah itu. Bila kata bagaimana kamu tahu, Nabi dah tahu dah. Berbeza dengan ayat yudrikumul mauta. Kalau Allah kata yudrik, sama juga wa ma adraka yudrikumul mauta. Kalimah yudrika dalam Quran Nabi tak tahu. Sebab tu yudrikumul mauta, mati. Nabi mana tak tahu mati. Jadi Lailatul Qadar Nabi tahu bila. Dia kata habis tu pasal apa Nabi tak bagi tahu kat kita? Kan bagi tahu seronok. Bukan Nabi tak tahu. Nabi ni cerdik lebih daripada orang cerdik. Sebab apa? Syarat nak jadi Nabi dia mesti siddiq, amanah, tabligh, bagus, pandai. Hak ujung tu penting. Patanah tu apa? Cerdik, bijaksana. Jadi Nabi ni dia kata apa dalam satu hadis dari riwayat Imam Bukhari? Nabi kata apa? Aku tahu bila malam Lailatul Qadar. Cuma aku tak mau bagi tahu sebab aku takut manusia hanya pulun pada malam tu saja. Betul? Confirm. Tara tak bagi tahu pun duk pulun, hak ujung-ujung lah.
Tara tak bagi tahu tu. Tu Tara tak bagi tahu, kita siap dah. Hak tak siap dalam kereta Abang Man duk cerita saya. Ustaz, depa ajak kira 21, 27. Hak yang pegang 21, 20, 21. Hak 27 tu dia kata aku kira malam ni 27 lah, jumhur 27. Dia pulun 27. Tara Nabi tak bagi tahu, tetap sendiri. Itu pun kita pulun malam tu saja. Apatah lagi kalau Nabi kata malam Lailatul Qadar malam 27, memang mampu tarawih tak ada siapa buat. Confirm. Jadi sebab tu Nabi tak bagi tahu. Cumanya ambil ayat tadi. Wallazi qaddara fahada. Allah yang tetap tarikh dia, Allah yang tetap qadar dia. Contoh Allah kata kat kita apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Allah bagi kadar dia. Berapa? 30 hari. Habis kalau 30 hari, kalau kata Allah wajibkan puasa, nak buat lagu mana? Allah bagi tahu dekat kita sebab dia kata wallazi qaddara fahada. Dia tetap qadar dia bagi petunjuk pada kita. Dia bagi tahu puasa 30 hari, dia yang bagi tahu macam mana cara nak puasa 30 hari. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam musafir, kamu boleh buka puasa ganti pada hari yang lain. Walaupun saya syarah macam ni, saya musafir tapi saya puasa. Jangan risau. Allah bagi tahu kat kita macam mana nak buat, macam mana nak buat. Dia bagi tahu yang ni pun sama juga. Lailatul Qadar. Dia kata apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar. Cuba fikir secara logiknya. Ayat yang pertama ni tak selalu ada. Mengarut buh ayat yang pertama ni. Siapa Ustaz kata mengarut? Tuan-tuan tengok saya buang ayat yang pertama malam Lailatul Qadar. Saya buang. Saya tulis bubuh. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Tuan-tuan tahu tak lagi apa dia Lailatul Qadar? Tahu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul? Confirm. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Malam Lailatul Qadar tu semua malaikat turun diiringi dengan satu malaikat yang diberi gelaran yang khas pada dia, nama Ruh, iaitu malaikat Jibril. Dia turun dengan semua malaikat lain, turun malam Lailatul Qadar itu biizni rabbihim min kulli amrin. Mereka turun, mereka nak buat kerja, Allah bagi tahu mereka suruh buat kerja. Tahu tak lagi malam tu? Tahu dah. Yang ayat akhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka salam sejahtera, selamat, cuaca indah sehinggalah terbit fajar pagi. Maknanya dia tak ada apa akan berlaku pada malam Lailatul Qadar itu. Semuanya indah belaka. Tahu tak lagi? Tahu dah. Habis ayat yang pertama, sesungguhnya Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar tu buat apa? Tak cerita dia pun tahu dah. Tak payah abang. Okey, tak payah abang Quran turun malam Lailatul Qadar. Abang ayat lepas tu. Sebab kalau Allah kata Al-Quran turun malam Lailatul Qadar, jadi apa masalahnya? Tapi dah, Allah dia bukannya buat benda unnecessarily. Dia buat purposely. Ini kata Al-Quran. Al-Quran dia purposely ada. Contoh mudah perkataan purposely yang saya boleh guna untuk tuan-tuan, ayat yang tuan-tuan selalu baca dalam surah Yasin malam Khamis, malam Jumaat. Tuan-tuan selalu baca. Tuan-tuan kata apa? Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza, sambung tak? Antum min, baguslah ya Allah. Nak baca selalu. Tuan-tuan boleh sambung. Makna apa? Benda ni duduk dalam bibir kita ya. Bibir tahu bibir? Kalau bahasa saintifik dia biber. Okey. Oh, dia gelak lambat, dia delay sikit. Puasa. Hampa ni membuat tak faham. Orang puasa.
Jadi benda ni duduk kat bibir kita. Makna kata tuan-tuan tahu ayat ni. Ayat dia allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dan yang kata Allah itu allazi. Yang Allah tu dia yang mana? Ja'ala lakum, ciptakan kepada kita ataupun datangkan kepada kita ataupun menghasilkan kepada kita minasyajar, daripada pokok, akhbar, hijau, nara, api. Secara purposely, kalau Allah sebut pokok pada kita pun kita tahu pokok tu benda apa. Betul? Semua orang tahu pokok tu benda lah apa. Tapi pasal apa Allah purposely buat perkataan hijau? Sebab pokok hijau saja boleh buat proses fotosintesis yang boleh menghasilkan tenaga. Okey. Titik. Nota kaki yang pertama. Saya nak cerita kat tuan-tuan satu benda, sebab saya difahamkan yang ada dalam ni ada juga di kalangan pensyarah dan ada juga di kalangan admin dan sebagainya. Saya nak ambil kesempatan ni, saya nak beritahu tuan-tuan, saya yakin dalam silibus, dalam cerita, dalam apa perkara pun hari ni memang tak ada benda ni. Tapi saya minta untuk homework kita, kita kena buat benda ni. Apa dia? Mulalah mensyarah ataupun mulalah menghuraikan atau mulalah mengelaborate tuan-tuan punya tajuk dengan menggunakan ayat Al-Quran terlebih dahulu, supaya student kita tak jadi macam kita. Sebab cuba tengok kita belajar sungguh-sungguh matematik, tuan-tuan pakar dalam matematik, tuan-tuan pandai dalam fizik, tuan-tuan pandai dalam bahasa. So what? At the end apa tuan-tuan nak buat dengan matematik tuan-tuan? Tuan-tuan mengajar dekat sini, and then after that, what next? Soalan dia macam tu. Cuba nak tanya, kan? Tuan-tuan belajar pandai matematik, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Orang tak ada tulis soalan, dia dah boleh jawab lah. Pandai matematik kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Hak yang pandai fizik, hak pandai kimia, hak pandai bio, Masya Allah, Tabarakallah. Hak pandai alam dan manusia. Tuan-tuan sempat dengan saya kan, alam dan manusia kan? Tuan-tuan bukan kajian tempatan kan? Kita alam dan manusia, betul? Kita alam dan manusia, baru betul. Ini kajian tempatan. Asyik duk kaji tempat dia ya. Local eksperimen. Tak boleh. Dia kena alam dan manusia. Hoi, alam kita kaji. Tuan-tuan, kita pandai semua tu. What next? Okey, tuan-tuan tulis buku. What next? Tuan-tuan mengajar subjek 50 tahun. What next? Tapi kalau kita bawa dengan Al-Quran sebagai pokok dia, bila orang tanya, tuan-tuan mengajar matematik, what next? Yang what next aku ni ialah aku nak bawa student aku supaya kenal Allah tu siapa. Tuan-tuan tak akan faham saya cakap kalau saya tak bagi contoh. Saya tanya tuan-tuan satu soalan. Siapa yang ajak kita bila kita bangun-bangun, tambah itu menunjukkan bilangan yang bertambah? Contoh, satu mic tambah satu mic ada dua mic. Siapa yang ajak kat kita istilah tambah itu? Makna dia ada satu lagi, ada dua. Siapa ajak kita? Siapa yang menggunakan perkataan tambah? Kenapa kita tak gunakan tolak satu sama dengan dua? Kenapa tak guna tolak? Bila kita masuk subjek tambah, saya cadangkan, tuan-tuan bawa ayat Al-Quran. Banyak, saya bawa contoh yang ada number supaya senang kita kira. Surah Kahfi, cerita pasal Ashabul Kahfi. Tanpa kita tahu perkataan tambah tu. Anggap tuan-tuan tak tahu perkataan tambah. Hari ni saya mai depan tuan-tuan, saya kata, tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan berkaitan dengan tambah. Subjek hari ni adalah plus. Kita nak belajar tentang tambah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Apa dia? Walabithu, dan tidurlah Ashabul Kahfi itu di dalam Dewan OUM. Ashabul Kahfi tidur dalam juga. Dan tidurlah Ashabul Kahfi itu walabithu fi kahfihim, di dalam gua mereka itu 300 sinina, 300 tahun, wazdadu tambah 9. Baik, semua orang tak tahu perkataan tambah tu apa. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa itu tambah, kita tak tahu proses tambah tu apa. Sebaliknya kita tahu. Cuma saya nak beritahu kata, cuba kita ajak kat budak mula-mula. Dia tak tahu tambah tu apa. Kita abang, anak-anak 1 tambah 1 2. So dia tahu bilangan bertambah.
Sekarang saya nak sebut kat tuan-tuan. Tidur Ashabul Kahfi di dalam gua 300 tahun tambah 9 tahun. Orang tak tahu 300 tahun tambah 9 tu maksudnya apa? Adakah 300 dan 9 tahun, ataupun 300 tolak 9 tahun, ataupun 300 tahun sekali, 9 tahun itu sekali. Perkataan tambah kita tak tahu. Enggak. Orang ambil buku, orang ambil kalender, orang ambil Quran, orang baca. Oh, rupanya orang tahu. Kata apa? Dalam ayat ni Allah nak bagi tahu kat kita dua benda. Satu perkataan tambah, satu perkataan kalender. Manusia ada dua kalender, satu kalender kuda, satu kalender takwim. Ayat ni Allah nak abang kat kita. Sebab apa? Sebab kalau kita kira dengan kalender kuda, kita akan dapat 309 tahun. Kalau kira dengan takwim, kita akan dapat 300 tahun. Maka tahulah kita bahawa perkataan tambah tadi itu menunjukkan 309, yang 9 itu dimasukkan dalam 300, diletakkan pada hujungnya. Bila kita cerita benda macam ni, barulah kita tahu kata Tuhan kita ni siapa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bila kita baca, kita syarah, kita hurai, jangan takut. Quran akan pandu kita sebab wallazi qaddara fahada. Allah yang tetapkan, dia yang bagi petunjuk. Sekarang sebab kita syarah guna ilmu kita, tak akan sampai ke mana-mana. Sama lah macam proses fotosintesis. Cuba kalau kita masa kecil-kecil dulu, cikgu mengajak kita proses fotosintesis, dia bawa ayat tadi. Dia kata, Assalamualaikum pelajar-pelajar, hari ini kita nak belajar fotosintesis. Fotosintesis adalah satu proses yang makanan dibuat oleh pokok-pokok hijau. Sebelum cikgu nak cerita yang tu, cikgu nak baca ayat Al-Quran dulu. Kita semua terkejut. Cikgu, fotosintesis ada dalam Quran ke? Biasalah budak-budak kan, dia mesti nak tanya benda kecil-kecil. Quran yang dekat rumah saya tak ada pun cikgu. Budak-budak akan mula nampak interest dengan Al-Quran. Cikgu kata, ada sebab rumah kamu tak pakai Quran. Ayah kamu simpan surah Yasin sahaja. Nampak? Oh, jadi cikgu dia dalam mana? Dalam surah Yasin. Cikgu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-80, muka surat yang akhir sekali dalam Al-Quran kita itu. Cikgu ayat dia apa? Cikgu pun tulis Allazi ja'ala lakum minasyajar. Budak tak faham tulisan tu, dia tak faham. Tapi cikgu bulat dekat dia. Tengok Allah cerita kat sini ada pokok, dan Allah cerita pokok hijau. Makna kata pokok ada dua jenis. Satu pokok yang berwarna lain selain hijau, dan ada pokok yang berwarna hijau. Pokok yang selain daripada warna hijau, dia tidak boleh buat proses fotosintesis. Pokok yang warna hijau macam Allah sebut, maka pokok ni saja boleh buat proses fotosintesis yang menghasilkan tenaga, nama naro, api. Api itu kan satu tenaga. Cikgu, api itu tenaga ke? Ya, sebab itu bila ada dalam spark plug kereta kamu, dia boleh menggerakkan kereta kamu. Hanya dengan satu ayat. Hanya dengan satu ayat. Nanti budak-budak kata, oh bestnya Quran cikgu. Sebab itulah kena sayang Allah. Nampak tak? What next dia, kita dapat jawapannya. Maka saya minta para pensyarah, tenaga-tenaga pengajar, buat homework sikit. Supaya masa depan student kita insya-Allah masa depan yang cerah. Saya rindu proses lecturing. Sebab sekarang saya seorang lecturer, tapi saya bukan lecturer yang lecturing. Saya seorang pensyarah, lecturer yang preaching. Saya dah tak ada classroom. Ni classroom saya sekarang. Jadi kerja saya sampai ada waktu kerja saya. Waktu kerja saya akan keluar untuk preach people. Saya rindu nak duduk dalam kelas, nak buat. Saya tak boleh dapat benda tu. Tuan-tuan boleh dapat. Tuan-tuan amalkan. Tuan-tuan nak dalam benda apa pun, bila tuan-tuan mula dengan Al-Quran, sama macam Lailatul Qadar. Kita mula dengan Al-Quran sikit saja tadi. Dah banyak dah kita hurai. Belum masuk Lailatul Qadar, baru cerita perkataan wallazi qaddara, hujung tu fahada. Belum malam yang ada ketentuan qadar dia, baru cerita pasal qadar. Begitu panjang kita cerita. Saya diberi masa sejam, ada lagi 20 minit. Sat dah. Itu perkataan qadar.
belum Lailah. Kalau Lailatul Qadar, sebab itu Allah boleh sebut kata apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Hampir approximately plus minus 80 tahun lebih. Tuan-tuan yang saya muliakan, malam Lailatul Qadar Nabi tahu, dan Nabi sebut pada para sahabat, aku tak mau bagi tahu sebab aku takut hampa pulun malam tu saja. Cuma carilah, sambungan hadis tadi dalam Imam Bukhari, carilah Lailatul Qadar pada 27 dan 29 Nabi sebut dalam hadis tu. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut berturut-turut cara dia. Nabi kata apa? Carilah Lailatul Qadar dalam 10 malam Ramadan terakhir, starting malam ni malam 21. Sambungan, kalau tak dapat agak payah, Nabi sambut dalam hadis yang lain, carilah pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Agak payah nak dapat, pulunlah pada malam 27. Itu sabit. Itu sabit. Kata seorang ulama di dalam kitab karangan dia, kalau tak salah saya Imam Al-Ghazali, selama mana dia mengikut formula Imam Asy-Syafi'i, maka dia tidak pernah tidak jumpa dengan malam Lailatul Qadar, melainkan tiap-tiap tahun dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Macam mana kaedah matematik dia? Kena tengok hari pertama Ramadan jatuh hari apa. Tahun ni Ramadan jatuh hari Rabu, boleh jadi pada malam yang ke-27. Tuan-tuan boleh rujuk, tuan-tuan boleh cari. Dan tujuan kita belajar malam Lailatul Qadar bukan nak suruh pulun. Sebab orang tanya, apa amalan yang paling bagus malam Lailatul Qadar? Siapa nak bagi cadangan? Agak-agak sudah, agak-agak lah. Macam ni, selama ni duk buat apa? Tanya soalan tu kan. Selama ni buat apa? Selama ni buat apa? Boleh. Orang kata, Ustaz, kalau tidur lagu mana? Malam Lailatul Qadar saya tidur. Boleh. Dapatlah amalan tidur lebih baik daripada 1000 bulan dia tidur. Boleh. Amalan yang ulama berbahaskan untuk malam Lailatul Qadar adalah, pertama, Nabi mengkhususkan malam Lailatul Qadar dengan doa. Ini hadis sahih sabit. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang saya perlu buat bila saya bertemu malam Lailatul Qadar? Nabi kata, maka bacalah doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa tu. Itu untuk ramai. Kalau seorang, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi saya nasihatkan baca untuk ramai. Tak usah kedekut. Dia kata, pasal apa Ustaz kata tak boleh kedekut? Sebab kalau nak mula kedekut, surah Fatihah kedekut dulu. Tapi surah Fatihah dia tak kedekut. Dia kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sedangkan kita baca seorang-seorang. Subuh tadi kita sembahyang seorang, kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus. Hang siapa? Hang berapa orang? Hang seorang lah sembahyang subuh tadi. Tapi Allah ajak kata kami. Tapi nak baca seorang boleh tak? Boleh. Untuk doa tadi bukan dalam surah Fatihah. Hak kita baca ihdini pula dah. Bid'ah dalalah khalah yang tu. Bid'ah dalalah tak apa, sesat ubah ayat Quran tak boleh ha. Oh, titik soalan. Titik. Nota kaki yang kedua. Tuan-tuan, alang-alang ada tuan-tuan yang hebat dalam ni, profesor, doktor dan sebagainya dalam majlis ni. Saya rendah diri. Saya tidak ada apa-apa jawatan yang hebat. Saya tak ada apa-apa pada diri saya. Yang saya cuma ada sekelumit ilmu yang nak dibandingkan dengan ilmu tuan-tuan, hujung kuku pun tak sampai. Sikit saya ni. Cuma saya nak kata apa? Kita ada di negara Malaysia, dan Malaysia agama persekutuan kita adalah agama Islam. Maka kita berhak untuk klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah berfahaman mazhab Syafi'i. Ini untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita daripada terjebak dan terlibat dengan mereka-mereka yang berfahaman Syiah dan sebagainya. Saya berani bercakap begini sebab apa?
Sebab ketika kami muzakarah dengan guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin, sebelum bulan puasa, seminggu 2 minggu sebelum bulan puasa, inilah dia pesan pada kami untuk kami sebarkan kepada semua. Kemarin depan Agung pun saya cakap benda yang sama. Depan Agung pun saya cakap, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak menghadapi benda ni sebab tuan-tuan orang yang bijak. Kerana tuan-tuan duduk sesama kita yang Alhamdulillah, Masya Allah, bagus orang dia. Tapi student kita belum tentu. In fact, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, tuan-tuan, siapa yang rajin baca tentang Muawiyah bin Abu Sufyan? Kirim salam lah tuan-tuan. Kita ni taubat lahum, bukan taubat tambah lahum belakang tu tuan-tuan. Kita ni taubat lahum, tak ada baca tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita tahu tentang Abu Bakar. Kalau saya cerita pasal Abu Bakar, tuan-tuan tahu dia orang yang berhijrah, dia orang yang hebat, dia orang yang paling Nabi sayang dan sebagainya. Khalas. Tanya pasal Omar, tuan-tuan tahu Omar tegah macam mana, Omar punya perangai, Omar punya sikap, pedang Omar dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan kenal Osman, tuan-tuan kenal dia menantu Nabi, tuan-tuan kenal dia siapa dia, tinggi dia, akhlak dia, Nabi malu dengan dia sebab malaikat pun malu dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Banyak hadis Nabi sebut tentang benda tu, tuan-tuan tahu. Ali, tuan-tuan tahu. Tapi Muawiyah tak ada siapa tahu. Inilah strategi orang Syiah. Dia akan masuk serang kita melalui sahabat-sahabat Nabi yang kita tak kenal. Tuan-tuan tak kenal Sa'ad As-Sulami, tuan-tuan tak kenal Sa'id bin Amir, tuan-tuan tak kenal Jabir bin Abdullah, tuan-tuan tak kenal Sa'id bin Jubair. Tuan-tuan, kita semua tak kenal nama-nama ni. Ini strategi mereka masuk. Mereka akan mula cerita kat kita benda macam ni. Dia tanya, macam mana? Entah tahu ke pasal Muawiyah? Kita ni dengar-dengar nama Muawiyah, ilmu kita cetek, kita akan kata apa? Muawiyah ni bukan hak bergaduh dengan Sayyidina Ali tu kah? Nampak tak? Bila kita kata macam tu, orang yang bertanya tadi dia tahu ilmu kita, kita tahu yang tu saja. Maka bermula dari situ dia akan corner kita. Dia akan masuk, dia bawa kita, dia sesatkan kita, dia cerita. Kita ni orang Melayu, tuan-tuan ni Masya Allah, orang bagus, orang lemah lembut, orang Timur. Kita akan kata apa dia? Pasal apa nak Muawiyah jadi macam ni? Dia akan kata apa? Muawiyah kan close friend dengan Abu Bakar. Abu Bakar lah yang duk nasihat, duk bagi benda-benda macam ni. Nampak tak? Secara tak langsung dia hina Abu Bakar depan kita, yang kita tak sedar. Kita pun kata, oh macam tu kah? Kita pergi turut cakap dia. Tak apalah kalau kena dekat tuan-tuan soalan ni, tuan-tuan orang-orang yang cerdik, yang ada ilmu, kena dekat kita punya student, lingkup tuan-tuan. Okay. Jadi saya minta kaedah yang terbaik saya bagi tahu kat institusi yang bubuh siap-siap, senang, supaya apa? Kalau jadi apa-apa, kita ada kita punya piawai kita, senang kita nak ambil tindakan. Wallahu alam. Itu sebagai nota tambahan berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi. Okey tuan-tuan, ada soalan tak sebelum saya nak teruskan? Tak ada? Terima kasih kerana memudahkan kerja saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Malam Lailatul Qadar ini Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang di dalam kitab yang dinukilkan oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya bernama Tanbihul Ghafilin. Tuan-tuan, semalam masa saya hujah, depan saya selain daripada Agung, ada seorang yang kita kenal, yang kita cukup sayang dia. Siapa dia? Tok Mufti mereka, iaitu Datuk Paduka, Seri Paduka Datuk Badaruddin, Mufti Kedah. Dia ada depan, belakang Agung dia. Jarak duduk lebih kurang macam ni lah. Dewan panjang, kosong, tak ada apa, buat kat luar masjid, Masjid Zahir Al-Ustaq, Masjid Al-Ustaq lah. Ujung belakang tu Agung, belakang Agung Tok Mufti. Saya syarah, saya gunakan satu perkataan, saya kata apa? Tuan-tuan, benar yang saya nak syarah ni ada dalam kitab. Ulama tulis, kitab muktabar, ulama yang disanjungi. Imam Abu Laith, Imam Abdul Samad Al-Palimbangi. Semua yang nama kita sebut ni ada dalam kitab. Sudah kita pakai benar ni. Saya sebut perkataan lagu tu. Habis kuliah saya jumpa dengan Tok Mufti. Tok Mufti pegang saya, dia pegang muka saya, dia cium kiri, kanan. Dia kata, ana suka enta kata. Ada dalam kitab muktabar, duk bising buat apa? Ana suka enta kata lagu tu. Tuan-tuan, nota kaki yang ketiga. Apa perasaan kita kalau kita tulis buku, orang baca buku kita, tak tahu orang kata kita tak cerdik?
Kita semua tak suka benda tu. Sebab apa? Menulis buku ni dia bukan satu benda yang mudah. Kita berusaha menulis buku. Tiba-tiba orang kata kat buku kita tak bagus. Sebagai contoh paling mudah, mereka-mereka yang ada doktor, profesor, yang ambil master, cuba masa Viva. Saya ada kawan-kawan Viva saya. Walaupun saya tak buat lagi master, kawan-kawan saya dah buat. Bila keluar orang kata, apa yang ni kecil pun nak marah benda-benda macam ni. Duk corner aku sampai aku tak boleh jawab. Bukan mereka tak tahu, aku tak tahu benda lagu ni, sengaja. Tak, betul tak? Betul tak? Pasal apa? Sebab kita buat projek, kita buat kita punya analisis, tiba-tiba orang condemn kita, orang penjatuh kita akan marah. Itu cara kita hidup, tuan-tuan. Apakah kira-kira perasaan ulama yang tulis kitab-kitab muktabar tanpa ada banyaknya rujukan, menggunakan ilmu yang mereka hafal sahaja? Tiba-tiba kita baca, kita kata buku mereka bodoh. Mujuk mereka wafat, tuan-tuan. Kalau mereka ada naya kita. Jadi beradablah kita dalam berhujah. Beradablah kita dalam mengenalkan apa-apa pendapat. Kerana ulama-ulama dulu dia bukan tak cerdik. Dia tulis tu sebab untuk kita baca, supaya orang yang bodoh macam kita ni reti nak baca. Kalau dia tulis ikut ilmu dia, jangan harap kita, ulama-ulama hari ni pun belum tentu boleh syarah lagi apa yang dia mahu. Boleh dapat. Jadi berhati-hati. Jangan ajak anak murid kita, jangan ajak benda-benda yang pelik kat mereka. Belajar untuk condemn ulama. Jangan, tuan-tuan. Dalam kitab Imam Abu Laith, Imam Abu Laith digelarkan oleh ulama sebagai apa? Faqihun. Seorang ulama yang faqih. Tiba-tiba kitab dia bernama Tanbihul Ghafilin. Rata-rata orang menjajah kata apa? Kitab ni penuh dengan hadis yang tak boleh pakai, hadis yang mengarut. Tuan-tuan tu duk baca, baik baca kitab yang lain. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan yang saya muliakan, hadis dalam bab ma jaa fi Ramadan, kitab Tanbihul Ghafilin fi fadilat Ramadan, dia kata apa? Bila malam Ramadan, hari tu Selasa, malam Rabu kita sembahyang tarawih kan? Malam tu apa yang berlaku di syurga ataupun apa yang berlaku di langit? Arash Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Semalam saya duk baca. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arash Allah di atas air. Dan arash Allah itu ditanggung oleh berapa? 8 orang malaikat. Surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, halaman yang ke sebelah kanan 5 baris daripada atas. Juzuk yang ke-29. Allah kata apa? Wal malaku ala arjaiha. Malaikat-malaikat ni dia ada tugas-tugas yang Allah tetapkan. Di setiap penjuru ada malaikat yang duduk dengan kita. Dan malaikat itu selain daripada tugas mereka, ada satu grup yang kena buat apa? Wa yahmilu, tanggung, arsya rabbika, arash Tuhan kamu, fauqahum, arash Tuhan dia tanggung tinggi, yauma izin, pada hari kiamat. Samaniyah, ada 8 orang. Allah sebut arash tu ada 8 orang malaikat yang tanggung dia. Tapi peliknya dia ada perkataan yauma izin, pada hari kiamat. Makna apa? Sekarang ni 6 orang, lagi 2 belum masuk kerja lagi. Pasal? Sebab kerja dia ada di dunia ni lagi. Apa dia? Kerja dia mencabut nyawa. Allah sebut dalam surah Sajadah ayat yang ke-10, muka surat belah kanan bawah sekali, 2 baris sebelum bawah. Allah kata apa? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Saya ulang sekali lagi. Qul yatawaffakum malakul mauti. Nampak ada nama dia? Malaikat maut. Kalau buka dalam ni, ulama dah syarah dah. Dia tak ada lagi. Tugas dia nanti akan tanggung arash.
Dia ni besar mana? Allah sebut dalam Al-Quran, mereka ni sangat besar. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan satu hadis pecahan. Tuan-tuan tengoklah, bandingkan malam Lailatul Qadar. Okey. Arash Allah ditanggung oleh 8 orang malaikat. Sekarang 6. Nanti akhirat nanti ada 8. Dan wa kana kursiyuhu 'ala al-'arsy. Kursi Allah, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Wasi'a, luas, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Luas dia langit dan bumi. Cuba bayang arasy itu besar mana? Kita tak tahu. Kursi yang atas arasy tadi tu. Biar lagu tu kenal tu, soundtrack tu. Dia tengah muhasabah tu, kenal tu soundtrack tu. Kursi Allah atas arasy dah. Kursi itu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Wah, kita ni apa? Wallahu alam, tak tahu nak fikir besar mana. Kursi itu ada atas arasy. Arasy tadi besar mana tak tahu. Makna dia malaikat yang tanggung dia besar. Malaikat yang tanggung dia besar ada dalam satu hadis. Hadis ini disyarahkan oleh guru kami, Abang Man. Yang Abang Man ni memang alim dah lah hadis ni. Duk ikut saya selalu, dia tahu dah lah hadis ni. Sebab apa? Saya suka cerita ni, jarang orang cerita. Hadis ni kami dapat daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harun. Saya, hadis yang sama saya ikut kuliah Datuk Harun. Datuk Harun sebut dalam hadis, dalam kuliah dia hampir lebih 4 kali kuliah yang saya ikut. Saya duduk tak mana? Depan. Duduk tak ada kitab. 4 kali tu duduk tulis nota yang sama. InsyaAllah saya syarah dia tak lari. InsyaAllah. Ketika Nabi naik, Allamahu syadidul quwa zu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna thumma awha ila 'abdihi ma awha afatumarunahu 'ala ma yara ma kadzaba al fuadu ma ra'a walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Surah An-Najmi ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-12, juzuk yang ke-27, halaman muka surat belah kiri. Tuan-tuan, saya nak sebut masa Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik, Nabi jumpa dengan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi tengok malaikat Jibril kali yang kedua, 'inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha. Sidrah pokok, muntaha pengakhiran. Makna dia, istilah kita hari ni dia panggil landmark. Landmark. Apa dia landmark? Contoh, OUM nak tahu macam mana? OUM dia kena lalu Jalan Tun Ismail, ujung tu ada simpang, ambil belah kanan. Jalan Tun Ismail ada simpang, ujung tu ambil belah kanan. Contoh. Jadi hujung jalan simpang belah kanan tu, itu dia punya landmark dia. Jadi di sana ada satu tempat nama dia Sidratil Muntaha, landmark akhir. Makhluk lain semua tak boleh pergi situ. Sebab itu Jibril masa dia sampai situ, dia kata dekat Nabi, bal taqaddamta Muhammad, hang Muhammad jalan dulu. Nabi kata pasal apa hang tak berjalan? Lau qaddamtu khutwatan lakhtarakt, kalau aku jalan satu langkah, bum, aku akan terbakar. Itu landmark, dia tak boleh lepas. Hadza maqami wa hadza maqamuk. Ini makam aku, tempat aku, itu tempat kamu. Anta wa rabbuka, kamu dengan Tuhan kamu. Bal taqaddamta Muhammad, bahkan jalanlah kamu Muhammad pergi jumpa Tuhan kamu. Itu Nabi, seorang Nabi dengan Allah, lepas daripada Sidratil Muntaha. Tapi masa Sidratil Muntaha Nabi nampak Jibril. Nazlatan ukhra, pandangan mata yang kedua. Sebab apa? Nabi memang jumpa Jibril selalu, tapi dalam pandangan mata yang menyerupai makhluk lain, iaitu manusia. Tuan-tuan, izinkan saya ambil balik nota yang pertama saya bagi tadi, nota kaki yang pertama. Apa dia? Tuan-tuan bila syarah kepada anak murid, syarahlah dengan guna ayat Al-Quran. Ni satu ayat Al-Quran yang paling ta'ajub kalau tuan-tuan nak syarah dalam bab cahaya. Allah sebut dekat kita dalam hadis Nabi, Nabi sebut apa dia?
Malaikat diciptakan daripada nur, cahaya. Adapun syaitan daripada nar, cahaya api yang menyakitkan. Dan manusia daripada 4 sumber dia. Apa dia? Tanah, air, api, angin. Pasal itu ada kentut. Nabi sebut hadis sahih, malaikat diciptakan daripada nur, cahaya. Dan dengar Allah syarah cahaya, sikit pun tak lari dengan ilmu yang kita ada syarah kat orang hari ni. Sebab tu saya kata, tuan-tuan cuba fikir logik lah. Adakah saintis ataupun orang yang dia tidur, terjaga, oh cahaya bergerak lurus lah, buat nota takut lupa ni sekarang ni. Mustahil. Dia mesti kena baca. Macam kita baca buku daripada dia. Dia tu baca buku daripada siapa? Dia baca orang sebelum dia baca daripada siapa? Dan confirm bacaan akhir mesti sampai kepada bacaan orang Islam. Sebab tu mereka bakar ketika di Baghdad. Yang tu sabit. Orang tak akan lupa peristiwa tu, sehingga menyebabkan air laut menjadi warna hitam. Kerana padamnya dakwat-dakwat di dalam kitab-kitab yang ditenggelamkan di dalam laut. Orang tak akan lupa peristiwa tu. Ni syarah dia, dengar macam mana ulama. Tuan-tuan bayang ni, ustaz kecil, tak ada PhD, tak ada master, nak syarah ayat Quran ni. Apakah kira-kira ulama dulu yang maklum kehebatan mereka tak tahu benda ni? Mereka lebih daripada tahu. Apa dia? Allah kata apa? Allamahu syadidul quwa. Masa Nabi jumpa depan Sidratil Muntaha, Jibril tu Allah bagi sifat dia yang pertama. Jibril malaikat daripada cahaya. Sifat dia yang pertama, allamahu syadidul quwa. Dia kuat, sangat kuat. Jibril tu dia special, dia kuat, dia power. Dan kita tahu cahaya itu adalah tenaga. Saya bagi dah kat tuan-tuan syarah dia tadi. Apa dia? Tenaga yang dimaksudkan tadi contohnya api. Api, kalau padam lampu ni semua, kalau cerita lampu tuan-tuan nampak. Sebab lampu dia ada huraian dia lagi. Kalau saya padam lampu semua, saya nyalakan lilin, tuan-tuan akan nampak saya cerah di hadapan. Makna kata dia cahaya. Tapi kalau pegang dia sakit. Tapi cahaya yang sama, kalau dia duduk dekat spark plug kereta kita start, boom, dengan tendangan dia tadi tu, kereta kita yang berapa tan tu boleh bergerak. Dia tenaga. Dia kuat. Contoh mudah, kalau tuan-tuan tak mau syarah dalam bidang ilmiah, tuan-tuan ambil cerita Dragon Ball. Tuan-tuan pun sama macam saya kot, baca Dragon Ball kot kan? Saya baca, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah baca. Mana kata saya ada zaman kehidupan remaja saya lah. Di 42 jilid tu kita kumpul Dragon Quest, Alam Perwira, Jejak-jejak Perwira Kembar, apa semua tu kan. Mesti kena ada buku-buku tu. Yang tu buku rujukan tu. Sebab tu masuk jadi pensyarah sekarang ni. Hamba baca sebab tu hamba jadi pensyarah. Okay, tengok. Dalam tu, cuba cerita kat student kita. Goku ni dia ada satu kuasa. Nama kuasa dia Kamehameha. Kamehameha ni kalau tengok dalam komik cepat, tapi kalau tengok dalam anime dia lambat. Mungkin 2 episod baru dia lepas Kamehameha dia tu. Dia duk ulang 2-3 kali, payah dia. Ka banyak sangat dia nak ulang. Dia position daripada bawah atas semua. Dia duk episod dia lambat. Tapi Kamehameha dia tak power. Sebab tu dia tak boleh kalahkan Frieza. Ni Frieza ni punya kuat dan jahat. Dia hanya boleh dikalahkan dengan menggunakan bola jiwa. Betul? Bagus. Bola jiwa tu dia kena angkat tangan lagu tu. Dan orang lain pun akan angkat tangan juga. Maka terpancarlah daripada mereka cahaya-cahaya keikhlasan mereka. Sebab masa Goku dia buat bola besar sekali, dia punya apa? Memang ni tengah lagu bola jiwa. Memang yang tu lagu Dragon Ball, betul? Timing dia kena. Tinggal saya nak angkat lah diam. Okay. Kalau kita baca dia punya description masa Goku buat mula-mula nak lawan dengan Frieza tu, dia akan habaq. Bola ni datang daripada cahaya-cahaya keikhlasan jiwa setiap insan yang nak bunuh Frieza ni. Cahaya, kekuatan.
Dan dia sehingga tahap dia boleh membunuh. Sebab tu dia ada cahaya laser. Tuan-tuan yang saya muliakan, sambungan ayat itu baru satu ayat saya sebut tuan-tuan. Allamahu syadidul quwa, sifat malaikat cahaya. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa. Habis masa saya. Macam mana Profesor, Doktor, Datuk? Kau semua? Tuan? Syarah lagi. Tuan-tuan, saya cuma nak bagi tahu tuan-tuan satu je. Saya ni puasa. Zu mirratin fastawa fihi wajhan. Ada dua syarah dekat situ. Zu mirrah mempunyai pandangan mata, fastawa yang menembusi segala-galanya. Betul, khalas, betul. Jibril dia duduk dekat atas. Wa huwa bil ufuqil a'la, sambungan ayat tadi. Dia ada di ufuk yang tinggi dekat sidratil muntaha. Bila dia tengok Nabi, pandangan mata dia tembus segala langit. Tembus rumah Nabi. Dia tengok Nabi dalam rumah. Summa dana fatadalla. Allah kata Jibril, pergi dekat Muhammad. Summa dana fatadalla. Dia rasa dia nak sampai, dia terus sampai kat Nabi. Dia tak perlu ambil masa lama. Maknanya bila kata tiba-tiba Nabi berhenti, dapat wahyu peluh turun, Jibril sampai zoom terus. Bukan kata daripada tadi Jibril bertolak baru nak sampai 2 jam ke 3 jam, tak ada. Dia nak sampai summa dana fatadalla. Dia kata dia nak mai, dia sampai terus. Itu Jibril. Power dia power. Sebab tu Allah kata syadidul quwa, dia power. Dia lain daripada cahaya yang lain. Dia power. Allah kata apa? Zumiratin fastawa, pandangan mata dia menembusi segala. Ini sifat cahaya. Sebab tu kita boleh dapat X-ray. Sebab tu kita boleh dapat X-ray. Dia boleh menembusi semua. Bukan kata kulit kita, bangunan dia boleh tembus, piramid tu dia boleh tembus dan segala. Dia boleh tembus. Dia boleh tembus. Tuan-tuan lebih alim daripada saya di bab tu. Dia boleh tembus. Itu cahaya. Syarah yang kedua, zumiratin fastawa. Dia mempunyai pandangan dan dia boleh menyerupai bermacam-macam bentuk. Sebab tu Jibril boleh jadi manusia, boleh jadi yang tak nampak, boleh jadi yang original dan sebagainya. Sama macam cahaya. Dia ada dalam bentuk lampu Kalimantan, dia ada lampu spotlight, dia ada lampu laser, dia ada lampu X-ray. Semua cahaya tetapi tidak sama. 2 ayat saya syarah kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh syarah satu buku berkaitan dengan cahaya. So bila kita tanya what next, tu kenai yang menciptakan cahaya tadi tu. Okay. Tuan-tuan yang saya muliakan, Jibril masa Nabi jumpa dia di Sidratil Muntaha, dia kata apa? Ma a'zama khalquka ya Jibril. Bila kata ma a'zama, dia tak jadi ma a'zamu. Ma a'zama, ma tu jadi ma ta'ajjub, ma kagum. Nabi kata ma a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan engkau wahai Jibril. Sebab apa? Jibril turun pada malam tu. Kalau buka dalam hadis kitab Tanbih tadi tu, ada hadis yang sama. Dia sebut kata apa? Jibril ada 600 sayap. Jibril ada 600 sayap. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Jibril ni masa Nabi jumpa dia malam dapat wahyu kemarin nuzul Quran. 2 hari lepas nuzul Quran, betul? Nuzul hari Jumaat masa kita cuti tu, malam tu bila peristiwa 1400 tahun yang lalu Nabi jumpa dengan Jibril. Jibril dia tak tunjuk diri dia sebenar. Walaupun Nabi kata aku keluar, aku tengok kanan aku nampak Jibril, kiri aku nampak Jibril. Makna dia seluas langit ini aku nampak Jibril, tapi belum rupa dia sebenar. Sebab Nabi tanya Jibril, Jibril tunjuk rupa hang yang sebenar, aku nak tengok betul-betul. Jibril kata tak boleh, yang ni alam kita, bukan alam mereka. Ini alam manusia kita, bukan alam malaikat. Sebab tu dia nak tunjuk rupa dia betul depan Nabi dekat Sidratil Muntaha. Pasal apa? Tuan-tuan, hadis yang cerita Sidratil Muntaha ni, daun dia ada bayang-bayang. Nabi kata, bayang-bayang ni nak lintah macam saya, nak lintah daripada sini, nak lintah ni lampu ni, nak lintah sampai ke ujung sana. Saya makan berapa second saja. Tapi daun Sidratil Muntaha dia ada bayang-bayang. Bayang-bayang dia nak lintah bawah tu bayang-bayang tu, Nabi kata memakan masa 500 tahun perjalanan. Ini. Kalau daun dia besar tu, agak-agak ranting dia besar mana? Kalau ranting dia besar tu, agak-agak batang pokok dia besar mana? Yang kata Sidratil Muntaha. Sebab tu jangan terkejut bila Nabi sembahyang bengkak-bengkak kaki. Pasal
Bila dia kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia nampak semua yang kata Allah tadi tu. Kita tak nampak. Sebab kita tak baca ayat ni dan kita tak hurai. Dan bila saya hurai macam ni, tuan-tuan nampak kata Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini kata Tuhan kita. Dan saya nak sebut kat tuan-tuan, yang saya cerita kat tuan-tuan semua tu, hadza khalqullah. Ini baru makhluk dia, belum dia. Belum kata Allah. Yang kata Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Surah An-Nur ayat 40, muka surat belah kiri, 5 baris yang ke bawah tu semua tu. Allahu nurus samawati wal ard. Yang tadi Jibril syadidul quwa boleh duk tembus semua. Allah kata dia tu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annama kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ui, ayat ni nak baca mampu tak faham kita. Pasal apa? Allah tu cahaya. Dia bukan cahaya di timur dan cahaya di barat. Habis tak mana? Mampu tak tahu nak syarah. Tu saya kata, yang saya cerita tadi yang tuan-tuan tengok, Jibril, hadza khalqullah, baru makhluk Allah, belum Allah lagi. Sebab tu Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan, izin saya syarah lagi. Apa dia? Bila Nabi tengok Jibril, Nabi kata apa? Ma'a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan engkau wahai Jibril. Jibril kata jangan kata macam tu. Sebab dia ada 300 sayap. Yang malam yang Nabi tengok dia masa dapat nuzul Quran tu, Nabi tengok tu, itu dia baru buka satu sayap kanan, satu sayap kiri, menutupi sekalian alam semesta. Tutup semua alam semesta, tutup semua. Dalam kitab tambih tu disebut. Dalam kitab tambih tu sebut. Sebab apa? Dalam kitab tambih tu Allah kata kat malaikat Jibril, kan kita baca ayat tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Turun malaikat dengan malaikat Jibril malam Lailatul Qadar, buat apa? Mereka bawa panji-panji berwarna hijau, dicacakkan di atas Kaabah, dan Allah kata Jibril, bukakan 2 sayap kamu, satu sayap kanan, satu sayap kiri, yang kamu tak pernah buka melainkan pada malam Lailatul Qadar sahaja. Dan Jibril buka, apa jadi pada sayap dia? Menutupi sekalian alam semesta, satu sayap kanan, satu sayap kiri. Masa Nabi jumpa, dia buka 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Nabi kata, ma'a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan engkau wahai Jibril. Jibril kata, la taqulu hadha Muhammad. Jangan kata macam ni wahai Muhammad. Pasal ada makhluk lagi dahsyat daripada aku. Nama makhluk tu malaikat Israfil. Apa tugas dia? Meniup. Pandai tuan-tuan. Kita duk dengar meniup sangkakala, kita terima dengan keadaan bagus. Saya suka. Yang ni benda yang paling saya suka di kalangan kita. Kita menerima ilmu guru kita dalam keadaan kita percaya dengan ilmu dia. Bagus. Tapi sekarang saya nak hurai kat tuan-tuan supaya bertambah yakin tuan-tuan dengan ilmu guru-guru tuan-tuan. Israfil meniup sangkakala. Kita tahu bila dia tiup, satu dunia, satu alam semua hancur. Betul? Tuan-tuan dengar ni. Israfil ni, malaikat Jibril kata kat Nabi, dia lagi dahsyat daripada aku. Aku ada 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Aku buka satu sayap kanan, aku buka satu sayap kiri, menutup alam semesta semua. Alam kita ni semua. Kalau buka 300 tak tahulah besar mana, tak tahulah. Besar mana ni wallahu alam, tak tahulah. Aku Israfil tu ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Kalau aku ni buka 600 sayap kanan, 300 kanan, 300 kiri, aku buka, aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap Israfil. Logik dia ada tuan-tuan. Kalau nak ikut otak logik ada. Dia kata pasal apa? Besar sangat Ustaz? Lah. Ambil kita sudah kita. Tuan-tuan bagi kat saya satu tisu, saya ambil. Tuan-tuan, di tangan saya ada tisu. Tisu tu bang. Saya tiup tisu tu bang. Kalau saya kata, tuan, baik saya nak tiup tuan kat sini. Kecuali saya buka dalam ada es. Baru tuan tahu saya ni man of steel. Saya bukan Superman. Saya tiup tuan, yang tadi tiup tisu boleh terbang, hak tiup orang tak jatuh. Habis kalau nak tiup kita bagi jatuh, seorang kita nak pakai besar mana kipah? Agak-agak besar skrin ni. Betul? Habis perlukan kipah yang besar mana nak tiup satu alam bagi hancur? Boleh faham?
Ada logiknya. Okey, khalas. Nabi kata, kalau macam tu aku kagum dengan Israfil. Dia kata, la taqulu hadza ma'ana. Jangan kata macam tu, ada lagi. Ada lagi. Siapa dia? Hak tadi, tanggung arash tadi, surah Al-Haqqah tadi. Pasal apa? Malaikat hamalatul arsh, dia bukan ada 600 kanan, 600 kiri. Dia ada 1200 kanan, 1200 kiri sayapnya. Yang mana malaikat ini, Israfil yang besar tu, dia buka 1200 sayap, 600 kanan, 600 kiri. Baru sama dengan satu sayap malaikat menanggung arash. Tuan-tuan bayang, dia ada 8 orang dan salah seorang dia malaikat maut. Bayang hak dia tu besar mana tu nak main kat kita. Takut tuan-tuan. Malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat ni semua turun. Turun biizni rabbihim min kulli amr. Dia nak bawa apa yang Allah suruh dia bawa. Ada yang bawa rahmat, ada yang bawa doa, ada yang tulis amalan dan sebagainya. Maka ulama sebut, Nabi yang pertama Nabi kata berdoa malam Lailatul Qadar. Yang kedua Nabi buat apa? Nabi menggabungkan semua, bermula daripada sembahyang, zikir, baca Quran dan juga apa dia? Berdoa. Dan yang terakhir saya sebut pada tuan-tuan apa dia? Ambil balik persoalan yang mula tadi apa dia? Pasal apa duk bubuh? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turun Al-Quran malam Lailatul Qadar. Sebab tuan-tuan kalau tak baca Quran, tuan-tuan jangan harap nak jumpa malam Lailatul Qadar. Itu kunci dia. Tak baca Quran jangan harap nak dapat malam Lailatul Qadar. Sebab tu muqaddimah dia bubuh kata apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat tadi ambil balik. Wallazi qaddara fahada. Allah bagi ketetapannya, dia bagi petunjuk. Malam Lailatul Qadar, dia bagi Quran. Sebab tu Nabi tahu malam Lailatul Qadar, sebab dia hafal Al-Quran semua dia. Allah kata apa dalam sambungan ayat tu? Wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwas. Sanuqri'uka falah tansa. Hang baca, kami baca kat hang tak akan lupa. Pasal itu dia tahu malam Lailatul Qadar. Kita tak ada. Betul dia kena baca Quran. Itu syarah saya selama ni tadi tu, syarah untuk kita Quran. Baru kita boleh dapat yang. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan? Balik ano? Ada soalan kah? Tak ada ano? Faham. Wallahu a'lam. Yang lemah daripada saya, hamba Allah yang baru nak belajar. Ada apa kurang, tuan-tuan tolong tegur. Saya ambil kesempatan ni sebab apa? Doa orang yang berpuasa dimakbulkan Allah. Jom kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb la haula wa la quwwata illa bika ya Rabb. Anta ta'lamu sirrana wa jahrana wa ta'lamu niyatana. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini dalam keadaan kami berpuasa, dan sesungguhnya janji kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berpuasa doanya dimakbulkan. Maka kami pohon kepadamu agar kau perkenankan doa kami. Dan kami berhimpun pada hari ini semata-mata untuk menuntut ilmu, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, berkongsi ilmu, mendengar ilmu, membaca hadis, mendengar hadis, membesarkan ulama, menghebatkan ulama, menghebahkan ulama, dan menjadikan diri kami ini
lebih rasa cinta kepadamu ya Allah, dan Engkau sahaja yang mengetahui sama ada perkara itu benar atau tidak daripada kami. Maka dengan itu jadilah saksi pada kami ya Allah atas apa yang kami telah lakukan. Ya Allah, andai ada keberkatan pada hari ini, ada di kalangan kami di sini yang sakit, maka Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit di antara dua dilema, Kau temukanlah mereka dengan jalan keluarnya ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, kurniakan mereka zuriat yang soleh dan solehah, dan mudahkan urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini, tetapi di kalangan hamba-Mu di luar sana ya Allah, yang akan pergi bertemu dengan-Mu, maka matikanlah mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan mereka, jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, minta maaf ada salah dan silap. Jangan lupa amin. Saya nak kata apa? Tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama dapat bertemu malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan jangan lupa niat pada malam hari, kerana niat untuk puasa itu wajib di malam hari. Dan semalam depan tuanku pun lepas habis ceramah, saya kata, tuan-tuan, ampun tuanku, boleh kita niat sama-sama? Niat sama-sama malam semalam pun. Niat malam wajib. Dan pesanan terakhir, gunakan Al-Quran, jangan lupa baca dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.